Kami namakan dia Muhajir Ummul Qais. Siapa dia Muhajir Ummul Qais? Siapa dia orang tu? Wallahu a'lam. Ada siapa-siapa tahu? Tak ada dalam syarah hadis zakat ni jumpa siapa dia orang tu. Hanya digelar dia Muhajir Ummul Qais. Ummul Qais tu orang kenal. Disebutkan oleh para syurrah, walam yu'ayyin ismahu satran alaih. Tidak ditentukan nama siapa Muhajir tadi hanya kerana untuk menutup aib orang tersebut. Ajaib para sahabat Nabi, ajaib. Tengok para sahabat beramal dengan hadis ni luar biasa. Yang ni pun pertama, hadis pertama ni pun kita dah kalah dah. Dan kita dah lari daripada akhlak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى جميع سلسلة الشاذلية رجالا ونساء أحياء وأمواتا وإلى جميع طرق الصوفية أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذي الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. Kita masih lagi dalam perbahasan bab al-ikhlas wa ihdar an-niyyati fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizati wal khafiyati. Dan kita masih pada hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyati, itu telah kita selesai perbahasan pada minggu lalu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu dengan apa yang diniatkan olehnya. Innama likulli imri'in ma nawa. Jadi jumlah sebelumnya, ini innamal a'malu binniyat, itu adalah untuk menerangkan bahawa al-a'mal la yu'taddu biha syar'an. Jadi amal itu tidak dikira pada sudut syarak, melainkan dengan niat yang dihadirkan oleh pengamal tersebut. Manakala jumlah ini innama likulli imri'in ma nawa pula adalah menerangkan bahawa jazaa'ul 'amil 'ala 'amalihi bihasabi niyyatihi min khairin aw syarrin. Bahawa balasan kepada yang beramal tersebut ke atas amalan yang dilakukan olehnya adalah berdasarkan niat yang dihadirkan olehnya, sama ada niat itu baik ataupun buruk. Kalau baik, maka baiklah balasannya. Kalau buruk, maka buruklah balasannya. Dan dijelaskan juga di dalam jumlah ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahawa amal itu tidak akan terangkat atau tidak akan dikira la yujzi'u illa in ayyanta atau illa in uyyinat niyyatuh. Jadi kalau dita'yinkan, ditentukan niatnya. Innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ma nawa di situ, ma di sini sama ada ma-nya adalah mausulah dengan makna alladhi, atau ma tadi dengan makna mausufah dengan makna syai', ataupun ma tadi dengan makna masdariyah dengan makna manwiyah. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa,
dengan maksud ma yahsulu li kulli imri'in illa alladhi nawahu. Kalau ma tadi dengan makna mausulah. Yani ma yahsulu li kulli imri'in, yani sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang tersebut, illa alladhi nawahu, melainkan yang diniatkan olehnya, atau illa syai'un nawahu, atau sesuatu yang diniatkan olehnya, atau au manwihi, iaitu dengan apa yang diniatkan olehnya. Tamam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebahagian ulama mengatakan bahawa jumlah ini innama likulli imri'in ma nawa ini adalah muakkidah, yakni menguatkan kepada jumlah sebelumnya untuk menjelaskan bahawa ianya adalah sebagai tambih, perhatian kepada sirrul ikhlas. Ini rahsia kepada keikhlasan. Tamam? Rahsia kepada ikhlas. Dan ada perkara menarik dengan manawa ni yang disebutkan oleh Al-Allamah Tajus Subki rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian mengatakan syair ni disebutkan oleh Al-Imam Ibn Wardi. Sebahagian mengatakan bahawa ini disebut oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu menyebutkan pujian kepada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Dan syair ini dibaca oleh guru kami Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ketika mana menceritakan tentang kelebihan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syair ini apa dia? Luqiti khairan ya nawa wa huristi min alamin nawa. Dalam riwayat wa wuqiti min alamin nawa. Falaqad nasha bika alimun. Dalam riwayat falaqad nasha bika zahidun. Lillahi aqlasa ma nawa. Dalam riwayat lagi falaqad nasha bika alimun fil ilmi akhlasa ma nawa wa ala siwahu fadluhu fadlul hububi ala nawa. Ini kalau suruh syarah ni agak-agak faham ni. Luqiti khairan ya nawa wa uqiti min alamin nawa falaqad nasha bika alimun lillahi akhlasa ma nawa wa ala siwahu fadluhu fadlul hububi ala nawa. Jadi berapa kali nawa disebut? Berapa kali nawa disebut? Luqiti khairan ya nawa. Wa wuqiti min alamin nawa. Falaqad nasha bika alimun lillahi akhlasa ma nawa wa ala siwahu fadluhu fadlul hububi ala nawa. Nawa yang pertama adalah merupakan isim alam. Nawa yang pertama isim alam. Nawa yang kedua ialah bimakna al-bu'di wal firaq. Nawa yang ketiga dengan makna fi'lul madhi. Dan nawa yang keempat dengan makna nuwatut tamr atau nawatut tamri, biji tamar. Tamam. Kalau buh makna tu agak boleh syarah dah ni. Luqiti khairan ya nawa. Yani kamu telah bertemu dengan kebaikan yang banyak, yang agung. Khairan disebutkan dengan apa ni, menakirah, menunjukkan kepada ta'zim, ataupun dengan makna taksir. Kamu telah bertemu dengan kebaikan yang banyak ya nawa, ai ya al-makan ismuhu nawa.
wahai tempat yang namanya Nawa. Tempat lahir Imam Nawawi. Itu isim alam. Jadi nama tempat nama Nawa. Wa wuqiti min alamin Nawa. Dan sekarang kamu sedang berhadapan ataupun merasai kesakitan an-nawa. An-nawa di situ dengan makna apa? Al-bu'd wal firaq. Iaitu kamu sedang merasai kesakitan perpisahan. Perpisahan dengan kekasih yang keluar daripada nawa. Falaqad nasyabika alimun. Telah keluar. Nasyabiki alimun. Telah keluar daripada tempatmu, daripadamu. Daripada nawa tadi, ki tadi, biki. Ki itu kembali kepada nawa yang pertama. Alimun au zahidun dalam riwayat, iaitu seorang alim. Atau dalam riwayat seorang zahid. Lillahi akhlasa ma nawa. Yang hanya alim ini ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala pada niatnya. Manawa itu dengan pada niatnya yang telah dia niatkan dalam kehidupannya. Wa ala siwahu fadluhu fadlul hububi 'ala nawa. Maka ala siwahu fadluhu, kelebihannya dibandingkan dengan selain daripadanya, nya siapa? Alim tadi. Fadlul hububi 'ala nawa. Kelebihan satu biji yang ada isi dibandingkan dengan biji sahaja yang tidak ada isi. Apa faham? Ini pujian kepada Al-Imam Nawawi, tapi digunakan dengan semuanya ada 4 kali nawa, dan nawa yang 4-4 semua maknanya beza. Luqiti khairan ya nawa. Lagi wa wuqiti min alamin nawa. Falaqad nasha bika alimun lillahi akhlasa ma nawa. Wa ala siwahu fadluhu fadlul hububi 'ala nawa. Dan nawa itu semuanya beza maksud. Ini dipanggil furuq fil lughah. Kalau kita boleh faham ini, maknanya kamu boleh terjemah syair. Tak faham yang tu, ma'assalam. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini ma nawa tu dah. Lillahi akhlasa ma nawa. Ma nawa itu dia fi'il madhi. Nawa tadi fi'il madhi dengan makna ma nawait, yakni yang kamu telah niatkan tersebut, yang diniatkan oleh huwa tadi, orang tadi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya, faman kanat hijratuhu. Ini jumlah ini adalah tafsil kepada sebahagian ijmal fima qablahu. Ini sebagai tafsil kepada apa yang, ataupun perincian kepada yang disebutkan sebelumnya. Jadi dengan takdir, idza taqarrara anna likulli imri'in ma nawa aw manwihi min ta'atin wa ghairiha fala budda min mithalin yajma'ul a'mala kullaha. Jadi bila mana telah selesai, kita maklum bahawa setiap orang tadi dengan apa yang diniatkan olehnya, sama ada taat ataupun selain daripada ketaatan, maka perlu kepada misal yang menggabungkan amal tadi seluruhnya, yang menunjukkan kepada amal tersebut menggabungkan segala apa yang disebutkan tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa tadi. Maka amal tadi adalah hijrah. Kenapa? Karena hijrah adalah perkara yang mengumpulkan segala kebaikan tadi. Mundammatun lidzalik. Yaitu melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala di negeri yang dihalang untuk mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ila Allah wa rasulih, dengan sini maksudnya qasdan wa niyatan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi ini sebahagian orang mengatakan bahawa pengulangan di sini maksudnya menafikan balaghah. Padahal Nabi SAW adalah afsahul Arab.
Maka ditakdirkan kalam tadi sedikit pun tidak akan mengurangkan balaghahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kedua-duanya maknanya berbeza. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, takdirnya apa dia? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih qasdan wa niyatan. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni Rasul Allah, qasdan wa niyatan, qasad dan niatnya. Ini kinayah kepada ikhlas. Fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya apa dia? Thawaban wa khair. Fahijratuhu ila Allah wa rasulih thawaban wa khaira. Iaitu maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul, yakni mendapatkan pahala dan kebaikan. Jadi jaza kinayah an syarafil hijrah. Balasan itu adalah menunjukkan kepada kemuliaan hijrah tersebut dan menunjukkan bahawa ianya mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahawa ianya diterima oleh Allah dan mardiyah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi kerana itu tidak ada ittihad di antara, tidak ada persamaan di antara asy-syart wal jaza. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi tidak ada di antara jumlah syarat dengan jumlatul jaza, tidak ada persamaan. Ada perbezaan. Karena takdirnya berbeza. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih niyatan wa qasda fahijratuhu ila Allah wa rasulih thawaban wa jazaa au khaira. Jadi maknanya tidak sama. Walaupun lafaznya sama, tetapi maknanya berbeza. Maka itu sudah memadai untuk memenuhi syarat perbezaan di antara jaza dengan syarat dan mubtada dengan khabar. Kalau dalam bahasa, sebab ada sebahagian yang kononnya pandai dalam bahasa Arab menempelak hadis ini, mengatakan bahawa ini berlaku ittihad, persamaan di antara syarat dengan jaza. So tidak ada faedah. Tamam. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa ni? Macam ulang balik aja. Nah. Siapa yang pergi maka dia pergi. Macam tu. Siapa yang buat maka dia buat. Macam tu. Tak. Maksud dia berbeza. Kenapa? Karena walaupun sama pada lafaz tetapi berbeza pada makna. Dan itu sudah memadai untuk memenuhi syarat asy-syart wal jaza. Boleh faham ni segi lughah. Baik. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan sesiapa yang hijrahnya kepada dunia yang diinginkan olehnya. Lidunya, lam tadi lam ta'lil, li ajli dunya. Lam li ta'lil. Tamam? Yusibuha, yang diinginkan olehnya, ataupun lam tadi dengan makna ila. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Boleh jadi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi yang meletakkan dengan makna ila, karena selepasnya disebutkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ditakdirkan lam tadi dengan makna ila. Tamam? Ila ma hajara ilaih. Dan dunia ini adalah dengan maksud boleh dibaca, dunia boleh dibaca dengan dhammahkan dal ataupun kasrahkan dal. Dan hikayatkan ada dibaca dengan kasrah dunia ataupun baca dengan dinya. Nah. Dan boleh dijamakkan dengan duna. Faham? Dan dunu duna ni dengan makna dunu al-qurb, dengan makna dekat. Kenapa dia makna dia dekat? Lisabqiha 'ala al-akhirah, karena dia lebih dulu daripada akhirat, maka dia lebih dekat dengan kita. Maksud akhirah maksudnya lebih jauh sikit daripada kita sekarang ni, masih tidak kita sampai lagi. Maka dunia adalah yang paling hampir dengan kita. Ataupun lidunuwiha ila zawal, karena hampirnya akan hilang. Hampirnya masa dunia ni akan hancur. Itu maksudnya. Dinamakan dengan dunia.
Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dunia, Al-Azhar, kata Imam An-Nawawi dalam syarah beliau, annaha kullu makhluqat minal jawahiri wal a'rad al-mawjudati qabla ad-daril akhirah. Jadi dunia ni apa dia? Semua makhluk yang terdiri daripada jauhar dan arad yang ada pada ketika ini sebelum daril akhirah, sebelum akhirat, maka dipanggil dunia. Dan terkadang diletakkan juga dunia dengan makna kullu juz'in minha, setiap juzuk daripada yang mawjudah ini, alam ini maksudnya. Tamam? Dan yang dimaksudkan juga adalah mata'uha wa arduha, iaitu perhiasan dalam dunia. Nah, ataupun sebahagian para sufi menyebutkan bahawa makna dunia ialah sesuatu yang melalaikan dan menjauhkan seseorang daripada Allah. Maka itu dimaksudkan dengan dunia. Tamam? Waman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Yusibuha ni adalah hal, di Arabnya hal muqaddarah, ay qasidan isabataha. Jadi ketika disebutkan dunia itu dengan musibah, itu sebagai nasihat daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat bahawa dunia adalah sesuatu musibah. Tamam? Aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya. Yankihuha ay yatazawwajuha, atau ingin didapatkan oleh lelaki tersebut, seperti dalam riwayat yang disebutkan dengan riwayat yatazawwajuha. Ada riwayat dengan aw imra'atin yatazawwajuha. Ada riwayat aw imra'atin yankihuha. Ada dua riwayat. Ada bacaan dengan yankihuha, ada bacaan dengan yatazawwajuha. Tamam? Dan ini adalah termasuk daripada bab atful khas 'ala al-'am. Mana khas, mana 'am? Atful khas 'ala al-'am. Imra'ah khas wa dunya 'am. Yani hadha min babi atfi khas 'ala al-'am. Yani diatafkan atau disambungkan yang khusus dengan yang umum. Ini mula-mula sebut umum dulu. Sesiapa yang berhijrah kepada dunia yusibuha, yang ingin didapatkannya, dan ini musibah. Aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha, atau kepada wanita, dan wanita adalah min jumlatid dunia, termasuk daripada dunia yang diinginkan tersebut. Dan ini menunjukkan kepada isy'aran bi anna an-nisaa a'zamu dararan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa an-nisa adalah a'zam darar, bahaya yang paling besar kepada umat ini adalah wanita. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu fitnah yang lebih besar, atau ujian yang lebih besar, yang lebih berbahaya ke atas seorang lelaki atau ke atas lelaki, melainkan wanita-wanita. Boleh faham? Nabi sebut lama lah, tapi tu kalah. Dan hadis ni juga sebagai memberi tanbih ala sababil hadis. Jadi isy'aran boleh jadi pertama dengan sebab isy'ar untuk memberikan perhatian kepada kita bahawa a'zam darar huwa nisa. Yang paling bahaya sekali kepada lelaki adalah wanita. Dan yang kedua sebabnya adalah tanbih ala sababil hadis. Sebagai perhatian kepada sebab hadis ini disebutkan, walaupun al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun ibrah sebenarnya adalah bi umumil lafzi, dengan umum lafaz, bukan dengan khusus sebab. Tamam? Walaupun sebabnya dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Tawsyih, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id ibn Mansur di dalam sunannya bisanadin ala syartihima, yani ala syartil Bukhari wa Muslim, Ibn Mas'ud
diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man hajara yabtaghi syai'an fa innama lahu mithlu ajri rajulin hajara liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Ada jelas sebut tu. Siapa yang berhijrah kerana menginginkan sesuatu, fa innama lahu mithlu ajri rajulin, maka dia akan mendapatkan seperti pahala seorang yang berhijrah untuk berkahwin dengan seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Dan dikatakan dia disebut sebagai muhajir Ummi Qais. Sahabat tadi terus digelar setelahnya dengan muhajir Ummi Qais. Siapa dia orang tu? Allahu a'lam. Tak tahu. Punyalah para sahabat jaga aib para sahabat yang lain, tidak disebutkan nama sahabat tadi secara jelas. Malah disembunyikan dan diletakkan dengan kinayah agar orang tak kenal orang tu. Maka disebut dia muhajir Ummi Qais. Sampai lah, siapa pun tak tahu. Siapa muhajir Ummi Qais? Allahu a'lam. Maka kami menamakan sahabat, kata kana fina rajulun. Kami, di kalangan kami ada seorang lelaki khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Dia telah meminang seorang wanita namanya Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajaha hatta yuhajira. Wanita ini menolak untuk dinikahi sehinggalah lelaki tadi diletakkan syarat kena berhijrah dulu ke Madinah. Fahajara fatazawwajaha. Maka dia pun berhijrah lalu berkahwin dengan wanita ini. Fakunna nusammihi muhajir Ummi Qais. Fakunna nusammihi muhajira Ummi Qais. Maka kami menamakannya dengan nama muhajir Ummi Qais. Kami namakan dia muhajir Ummi Qais. Siapa dia muhajir Ummi Qais? Siapa dia orang tu? Wallahu a'lam. Ada siapa-siapa tahu? Tak ada dalam syarah hadis zakat ni jumpa siapa dia orang tu. Hanya digelar dia muhajir Ummi Qais. Ummu Qais tu orang kenal. Ummu Qais semua orang tahu. Siapa dia namanya? Namanya adalah Qatilah. Biwazni Qabilah. Namanya Qatilah. Tamam? Dan disebutkan oleh para syurrah, walam yu'ayyin ismahu satran alaih. Tidak ditentukan nama siapa muhajir tadi, hanya kerana untuk menutup aib orang tersebut. Ajaib para sahabat Nabi, ajaib. Kira setiap perawi hadis tadi, ketika diriwayatkan, mungkin ada orang tanya. Tapi sahabat tadi kata, al-muhim al-ibrah faqat. Al-muhim ibrah. Laisa muhimmatuna al-insan atau ta'yin. Yang penting ibrah. Bukannya ta'yin orang tu. Apa penting kamu tahu orang tu siapa dia? Yang penting ibrah. Tahu saja ni kita. Itu yang kita tak mau. Kita kena sebut nama tu baru betul. Kayak itu. Kena sebut nama lah. Barulah kita jelas kata amar ma'ruf nahi munkar. Al-muhim ibrah. Tengok para sahabat beramal dengan hadis ni luar biasa. Yang ni pun pertama, hadis pertama ni pun kita dah kalah dah. Dan kita dah lari daripada akhlak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tamam. Digelar dia muhajir Ummi Qais, dan sampai sekarang orang tidak tahu. Walam yu'ayyin ismahu satran alaihi wa in kana ma fa'alahu mubahan. Walaupun perbuatan yang dilakukan tadi mubah. Harus bagi dia untuk dilakukan demikian. Sebab Nabi tak kata fa hijratuhu ila ma hajara. Nabi sebut kata ya dengan apa yang dia niatkan hijrahnya tadi. Dia dapat. Maknanya kalau dia berhijrah kerana Allah, dan dalam masa yang sama juga dia pergi untuk menikah dengan wanita tersebut contohnya, dia dapat. Tapi tidak sama seperti orang yang hijrahnya qalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya sama seperti seorang yang melakukan tugas yang diarahkan oleh tuan ataupun oleh gurunya ataupun oleh malik, rajanya, dan dia tidak berniat dengan arahan tersebut melainkan mendapatkan redha daripada gurunya, melainkan dapat redha daripada sultan, daripada raja, dan melainkan dapat redha daripada tuannya. Berbeza dengan seorang lagi yang melakukan arahan tadi bigharadin syatta, dengan niat-niat yang tertentu. Saya buat ni kerana nak dapatkan ini. Saya lakukan begini kerana nakkan ini. Maka sama tak di antara dua orang yang melakukan tadi semata-mata khalis kerana apa yang diarahkan, dengan yang tadi melakukan kerana ada sebab-sebab tertentu, tentu tak akan sama. Boleh faham? Pergi
Tapi tak sama dia punya pahalanya. Boleh? Boleh ke tidak? Haram ke berhijrah tadi? Tidak haram. Tidak haram dan pernikahan tadi sah. Cuma tak dapat seperti mana yang didapatkan oleh para sahabat kibar yang lain. Para sahabat-sahabat yang lain. Tamam. Boleh nampak ni? Tentu para sahabat ni cukup jaga. Tu dulu pernah ada seorang sahabat terkentut dalam majlis Nabi SAW. Bila terkentut, mereka semua pakat senyap. Kita kalau kentut ni tak ada hampa lagi. Sahabat Nabi kalau kentut, mereka tak gelak kat sahabat lain. Kalau kentutnya ada seorang yang akan sebut dulu. Dia pula sebut dulu. Tok Guru tak sebut lagi. Dia sebut dulu. Kentut pula dah. Tok Guru tak sebut lagi. Dia pergi sebut dulu dalam majlis tu. Para sahabat diam. Ta'adduban ma'a Sayyidina Rasulullah SAW. Semua beradab dengan Sayyidina Rasulullah, semua duduk diam. Tapi duduk berharap lah. Selagi kita tengok siapa ambil wuduk, dia lah. Orang tu lah yang kentut lagi. Semua pakat diam. Tunggu nak tengok siapa yang nak pergi ambil wuduk sekejap lagi. Dia tengah duduk tunggu, duduk tengok siapa dia yang nak ambil wuduk sekejap lagi ni. Habis saja majlis Nabi SAW. Nabi kata apa? Qum tawaddau. Qumu tawaddau. Bangun semua dan ambillah wuduk semuanya. Faham? Jadi semua qumu tawaddau. Ambil wuduk setelahnya semua. Semua pakai ambil wuduk. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampailah tak tahu siapa dia yang kentut tu. Faham? Sampailah tak tahu. Para sahabat semua dah Nabi arah. Qumu. Semua bangun pergi ambil wuduk. Jadi nak buat macam nak lawan arahan Nabi SAW. Semua pergi ambil wuduk. Habis selesai ambil wuduk, habis semua. Tak ada sembang dah. Nak kata apa lagi lepas tu? Kalau kita sambil ambil wuduk tu sembang lagi. Seperti dia pasal kami pula kena ambil wuduk. Dia punya pasal kami yang kena. Ini dalil kepada bersihnya hati mereka. Dan tidak ada misalnya selain daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ada misal seperti sahabat Nabi dalam dunia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tak ada satu kaum yang paling baik. Dan kata Sayyidina Umar, ayat ini diturunkan kepada kami, para sahabat Nabi. Kita tumpang kebaikan tadi. Jadi kita tak boleh kata nahnu khairul ummah. Naam, nahnu khairul ummah. Memang umatun Nabi SAW ini laha khususiyah. Ada khususiat yang luar biasa. Tapi ayat tadi khusus kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kerana mereka adalah araqqul qulub. Paling lembut hati yang Allah Ta'ala turunkan dalam muka bumi. Tak ada semisal tu dalam alam daripada awal kejadian sampai ke akhir kejadian semisal para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kaum yang duduk bersama Nabi ini kaum yang luar biasa, yang tidak ada misal. Faham? Kecuali ada kilab. Kalbun min kilabi an-nar, anjing-anjing yang mulut mereka ni kotor. Seperti ada satu kitab ni di sini. Yang ajaib kitab tu, masya-Allah. Saya tak nak baca, letak kat bawah kali. Tapi sebab ada ayat Quran dalam tu. Mana kitab tu? Ada kitab tu kena hati-hati. Dan kitab tu jahat sebab kitab tu ditulis oleh seorang. Kitab tu dia tulis oleh seorang Syiah, dan dia sebelum ni tariqahnya Tijani. Dia masih jahatnya dia letak nama Tijani lagi di belakang. Jadi tujuan jahat dia lah untuk dia burukkan tariqah Tijaniyah. Dan dia letak nama dia Tijani di belakang, dan masyhur, orang tu memang masyhur dalam internet pun masyhur, yang banyak mengutuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi dia tulis kata ayat Quran bila sebut kata la taqrabuz zina. La taqrabuz zina, dia kata wawul jamaah tadi ni turun kat siapa, dia kata kalau bukan depa. Maksudnya mereka ni suka zina. Maka disebabkan tu turun ayat tu macam tu. Ajaib tu. Dia boleh tafsir macam tu untuk kata kepada para sahabat Nabi. Macam-macam ayat semua dia kata, semua ayat-ayat larangan apa semua ni takkan turun melainkan mereka ni orang-orang yang jahat, dia kata. Lalu turun ayat macam tu. Jahat tu dia. Dan wallahu alam dia tu jadi apa tak tahu lah ni. Kat tepi-tepi tu ada tidak ni. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yani fahijratuhu qabihatun. Fahijratuhu qabihatun ni kalau kata ditakdirkan kata
maksudnya tidaklah mendapat dengan sepenuh pahala seperti mana yang didapatkan oleh para sahabat. Iz laysat minallahi fi syai'in. Karena tidak ada niat kerana Allah. Kalau tidak ada niat kerana Allah lah. Jadi tidak ada dapat segala kelebihan tadi kalau tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Nabi SAW diulang kalimah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, diulang 2 kali kerana tasyrif, kerana kemuliaan. Manakala tidak diulang sebutan li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha tadi, pada kedua kalinya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih sahaja, tidak diulang fa hijratuhu ila imra'atin aw ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kenapa tak diulang 2 kali? Karena untuk menunjukkan izhar adamil ihtifal bi amrihima. Maksud Nabi tidak meraihkan kedua-dua perkara tersebut. Tamam? Dan sebagai perhatian untuk mengelakkan daripada menyebut kedua-dua tadi, sebenarnya itu ablagh min az-zajr. Ablagh fi zajri min qasdihima. Maksudnya tidak menyebutkan tu adalah lebih lagi kuat untuk menghalang daripada seorang tadi berniat seperti mana yang disebutkan tadi. Macam Nabi kata, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasul, diberikan pahala yang penuh. Siapa yang berhijrah kerana dunia yang diinginkan olehnya, dan dunia itu musibah, dan menginginkan wanita untuk dikahwininya, maka hijrahnya kepada perkara tersebut. Tersebut saja sebut itu. Tak diulang balik kalimah tadi sebagai tambih dan perhatian untuk apa? Ala annal udul aniz zikr. Udul aniz zikr, yakni dielakkan daripada disebutkan kedua-dua tadi, ablagh fi zajri an qasdihima. Tamam. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan muttafaqun ala sihhatihi, hadis yang muttafaq ala sihhatihi. Dan hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saja, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Abu Awanah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarud, diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Syarhi Ma'anil Athar, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan, dan Al-Imam Ibnu Dihyah radhiyallahu anhu wahima, tersilap, mengatakan bahawa Imam Malik juga turut meriwayatkan hadis ini di dalam Muwatta. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada dalam Muwatta Al-Imam Malik. Tapi ada dalam kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi. Rawahu, tengok sebut, rawahu. Cuba baca Azhar. Baca Wildan. Sekali lagi. Sekali lagi baca. Rawahu. Imam al-Muhaddithin. Baik, betul tak baca tu? Betul tak baca Imam al-Muhaddithin, Syekh Saifuddin Al-Qaqashandi? Gontori. Betul tak? Baca je lah, Zahid. Rawahu. Baca. Imamah tu panjang ke tak? Panjang. Jadi baca je lah. Rasanya imaman. Tapi sebabkan ada nun tadi dihazafkan disebabkan kerana kerana idhafah. Tamam? Baik, bila diidhafatkan maka dibuang nun tadi. Maka dibaca dengan Imam al-Muhaddithin juga, sama aja baca. Dia di sini isbatu alif tasniyah khat'an.
Qattan maksudnya qat'an, pada qattan wa hadfuha lafdhan. Tak dibaca. Kenapa liltiqa'is sakinain? Jadi bila baca rawahu imam muhaddisin. Rawahu imam muhaddisin. Tak dibaca rawahu imam muhaddisin. Tak payah baca itu. Kenapa? Karena dia hanya ditulis sahaja. Tidak dibaca. Karena kalau dibaca, maka dia akan baca dengan panjang. Imam muhaddisin. Tak. Dia hanya isbat pada tulisan, tidak isbat pada bacaan. Faham ni? Jadi kalau baca macam tadi, baca betul dah tadi ni. Cuma mereka tak tahu sebab apa dia baca. Mereka tak tahu sebab apa. Yang pergi tukar pula muhaddisain pula. Jadi hanya dua orang muhaddis sajalah. Mereka Imam Bukhari Muslim ni hanya imam kepada dua muhaddis saja. Rawahu imam al-muhaddisin Abu Abdillah. Jadi imam di sini dengan makna apa? Al-muqtadi bihima. Yang diikut pada mereka, pada waraknya, pada zuhudnya, pada ijtihadnya, pada takhrij sahih, dan juga luar biasa dia punya amal mereka yang mereka lakukan dalam hadis. Abu Abdillah Muhammadu ibnu Ismail ibni Ibrahim ibnil Mughirati. Tamam? Ibnul Mughirati. Ibnu nah. Boleh baca ibnu atau boleh baca ibni al-Bardizbah. Nah, ibni Bardizbah. Bardizbah dari segi bahasa Arab maknanya ialah az-zarra'. Maksudnya tukang apa ni? Petani maksudnya, penanam. Petani lah, zarra'. Dan dalam Fathul Bari disebut Bardizbah agamanya Majusi. Ya. Dan di Bukhara pada ketika tersebut ada seorang wali namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Wali di sini maksudnya pemerintah lah. Governor pada waktu itu namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Dan Sayyidina Mughirah, ayah datuk kepada Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari, masuk Islam di tangan Al-Ju'fi. Lalu disebabkan tu dinisbahkan pada wala. Maka dia jadi apa? Dia jadi hamba kepada wali tersebut, kepada governor tadi, lalu dinamakan dia dengan, diletakkan nisbah kepadanya dengan Al-Ju'fi. Sebab tu kalau tengok Al-Imam Al-Bukhari namanya apa dia? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fiyul Bukhari. Al-Ju'fi itu adalah nisbah walaan. Karena Ju'fi inilah yang telah mengislamkan datuknya Mughirah. Dan juga yang telah membebaskan Mughirah. Dia membebaskan Mughirah. Tamam? Manakala Ibrahim ibnu Mughirah, kata para ulama, tidak diketahui sirah hidupnya. Mungkin kerana dia tidak terlibat dengan ilmu. Tamam? Tetapi Al-Imam tapi Ismail, Muhammad bin Ismail, ayah kepada Imam Al-Bukhari, ini disebutkan oleh anaknya. Ini Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikh. Dalam tarikh Al-Imam Al-Bukhari ada sebut bahawa beliau pernah mendengar daripada Sayyidina Imam Malik, dan pernah mendengar daripada Imam Hammad Ibn Zaid, dan pernah mendengar daripada Sayyidina Ibnul Mubarak. Tamam? Dan disebutkan juga oleh Ibnu Hibban, beliau berada dalam tabaqah rabi'ah, tabaqah keempat, minas siqat. Masuk daripada ulama yang siqah. Dan diriwayatkan lagi, kata Ismail ini diriwayatkan, Syekh Ismail ini atau Imam Ismail ini, guru ayah kepada Imam Muhammad, iaitu Imam Bukhari. Beliau rawa anhu al-Iraqiyun. Rawa anhu al-Iraqiyun. Ini ahli Iraq meriwayatkan daripada Sayyidina Ismail, ayah Imam Bukhari. Al-Ju'fi kita dah syarahkan tadi. Dia adalah maula Al-Bukhari. Ini Al-Imam Al-Bukhari dilahirkan pada 13 Syawal 194 Hijriyah. Tahun 194 Hijriyah. Dan beliau pernah mengambil ilmu daripada Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan pernah mengambil daripada Yahya bin Ma'in. Dan lebih daripada 1000 orang guru Al-Imam Al-Bukhari. Tamam? Dan Al-Imam Muslim
Dan beliau juga meriwayatkan daripada Al-Imam Muslim. Nah, diambil daripada Imam Muslim juga, tapi tak masuk dalam Sahih Bukhari. Dimasukkan dalam kitab ni. Nah, minta maaf. Imam Muslim meriwayatkan daripada Imam Bukhari, tapi beliau tidak masukkan dalam kitab beliau. Dimasukkan dalam kitab lain. Dan juga Al-Imam Abu Zur'ah, Al-Imam Tirmidzi, Imam Ibn Khuzaimah, Al-Imam Nasai, semua ni murid Al-Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari manaqibnya luar biasa. Dan diceritakan bahawa beliau pernah waktu ketika kecil buta kerana terkena penyakit cacar. Dan satu malam beliau tidur dan mimpi bertemu dengan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wassalam. Dan Sayyidina Ibrahim meludah pada mata beliau, kedua-dua mata beliau, lalu didoakan beliau dengan keberkatan, dan beliau celik setelah bangun daripada tidur. Ini karamah yang Allah Ta'ala beri kepada Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari. Karena itu kata para ulama, tidak jauhlah orang mengatakan bahawa tidaklah dibaca kitab Imam Bukhari ketika mana kesedihan, melainkan akan ada pembukaan daripada Allah. Seperti mana dibukakan mata beliau dengan barakah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan beliau wafat pada malam Aidilfitri, malam Aidilfitri 256 Hijriyah. Dan dimakamkan beliau di Qartang, satu qaryah yang jaraknya lebih kurang 2 farsakh daripada Samarkand. Samarkand. Farsakh lebih kurang dalam 22 km. Satu farsakh 11 km lebih. Jadi 2 farsakh lebih kurang dalam 22 km daripada Samarkand. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita boleh melawat beliau. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah satu masa nanti. Wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi An-Naisaburi rahimahumallahu fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Dan Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi nisbatan ila Qushair ibn Ka'ab ibn Rabi'ah ibn Amir ibn Sa'sa'ata qabilatan kabiratan. Qushair aidan batnun min man aslama. Qushair adalah salah satu kaum yang Islam, dan termasuk daripada kaum Qushair, Bani Qushair ialah Sayyidina Salamah ibn Aqwa radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, beliau usulnya daripada Arab. Tamam? An-Naisaburi. Fi kitabaihima. Al-Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriyah dan wafat pada tahun 261 Hijriyah. Dan beliau juga mengambil daripada Imam Ahmad, sama seperti guru beliau Imam Bukhari, daripada Imam Harmalah, dan ma'ruflah Imam Bukhari dia maklumlah. Tamam. Dan ada ramai juga di kalangan para ulama mengambil daripada beliau, hatta daripada darajah beliau sendiri. Maksudnya daripada kedudukan sama macam beliau, seperti Al-Imam Abi Zur'ah, Abi Hatim Az-Razi, minta maaf, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Tirmidzi, tamam? Dan Imam Ibn Khuzaimah. Ini antara ulama-ulama yang setaraf dengan Al-Imam Muslim, tetapi masih mengambil dengan Imam Muslim. Ini menunjukkan kepada kepercayaan dan ketinggian kedudukan Al-Imam Muslim di sisi para muhaddisin. Boleh? Dan di hadis ini diriwayatkan di mana? Fi kitabaihima. Dalam kedua-dua kitab mereka al-masyhurain bis-sahihainil ma'rufain. Jadi apa ni, orang panggil apa? Kitab yang sangat masyhur. Dua kitab yang sangat masyhur, dua kitab sahih tersebut. Alladzaini huma asahul kutub. Alladzaini huma asahul kutubi, yakni kitab yang paling sahih, bila syak wala miryah. Tak ada khilaf lagi bahawa kitab ini adalah kitab yang paling sahih. Walaupun berlaku khilaf di kalangan para ulama terhadap kelebihan mana satu yang lebih kedudukannya, sebagian mengatakan ahli magharibah mendahulukan Sahih Muslim bi husni tartibihi, karena tertibnya yang bagus, dan kebanyakan para ulama mendahulukan kitab Sahih Al-Bukhari
li jalalati al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dan lebih-lebih lagi ketika mana dibaca bab al-Imam al-Bukhari, maka itu akan menjelaskan lagi bagaimana keilmuan dan kedalaman fiknya al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu. Karena kata para ulama, untuk mengetahui ijtihad al-Imam al-Bukhari, maka dilihat pada bab yang disusun oleh Imam al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan al-Imam al-Bukhari juga, kalau diterangkan dengan kalau kata dibandingkan dengan Sahih Muslim, rijal yang di dalam Sahih Bukhari dengan rijal yang berada dalam Sahih Muslim, yang berlaku perbincangan di kalangan ulama, maksudnya masih berlaku pertikaian dan seumpamanya, lebih sedikit dibandingkan dengan Sahih Muslim. Faham? Jadi contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu melebihi ataupun infarada bil ikhraj duna Muslim, maksudnya Imam Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan tadi, tidak ittifaq dengan Imam Muslim, melebihi hadisnya lebih kurang dalam 435 hadis. 435 rijal. Maksudnya yang Imam Bukhari bersendirian mengambil dengan mereka, Imam Muslim tidak bertemu dengan mereka. Tamam? Al-mutakallam fihi bid-dha'f, yang dibicarakan oleh para muhaddisin ataupun para ahli rijal ataupun ahli ilal setelahnya, para rijal hadis bicara hanya 80 orang saja yang yutakallam fihi maksudnya yang dibicarakan ataupun yang dikomentari, sebahagian mengatakan mereka ni dhaif, dituduhkan dikatakan mereka ni dhaif. Ada 80 orang saja. Manakala al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, beliau ada 620 orang rijal. 620 orang rijal infarada bihim Muslim. Yang Imam Muslim mengambil daripada 620 orang rijal, yang dibicarakan oleh ulama dalam 620 rijal tadi 160 orang. Maka maknanya rijal dalam Sahih Muslim lebih banyak dibicarakan ataupun yang dikomentari dibandingkan dengan rijal atau rawi-rawi hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Sahih al-Imam al-Bukhari. Tamam? Dan kerana syarat Imam Bukhari juga lebih ketat daripada syarat al-Imam Muslim. Imam Bukhari syaratnya mesti muasir dan juga mesti luqi, bertemu. Manakala Imam Muslim hanya berpada dengan muasir saja, cukup sekadar sezaman walau tidak bertemu sekalipun, sudah memadai untuk diriwayatkan daripada fulan tersebut. Imam Bukhari mesti berjumpa dengan lagi. Maknanya setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari adalah ditemui oleh Imam Bukhari orang tersebut. Dan orang tadi pula, gurunya tadi bertemu pula dengan gurunya. Guru tu pula bertemu dengan gurunya. Guru tu pula bertemu dengan, tu mesti syarat bertemu semua. Imam Muslim boleh jadi dia bertemu dengan fulan, tapi fulan ni, rijal ni mungkin hanya sezaman dengan rijal yang selepasnya. Dan dia tak bertemu. Dia hanya meriwayatkan saja. Dengan periwayatan, bukan bertemu terus dengan orang tadi. Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari syarat dia lebih ketat. Setiap yang dia temui tadi, orang tu mesti bertemu dengan gurunya. Dan guru tu mesti bertemu dengan gurunya. Bersambung sampai kepada Nabi SAW. Tamam? Dan yang paling tinggi dalam Bukhari adalah sulasiyat. Yani al-Imam al-Bukhari dengan Rasulullah hanya melalui 3 orang saja. Maksudnya ada selang 3 orang saja untuk sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan daripada hadis itu ada lebih kurang 20 lebih. Dan itu kebanyakannya daripada Makki ibn Ibrahim. Tamam? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu hadis saja, no? Tamam. Tapi kawan-kawan dapat manfaat dengan rijal dan juga tahu juga tentang Imam Bukhari, tahu tentang Imam Muslim radhiyallahu anhu, dan insya-Allah pertemuan akan datang kita akan bicarakan hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi يقصف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري.
Dan saya nasihatkan kalau boleh dihafal, hafal. Sebab kita baca selalu lambat. Jadi satu hadis tu boleh dihafal dah sebenarnya. Setiap kali pertemuan, hafal satu hadis. Satu hadis ni, insyaAllah habis Riyadhus Salihin. Tapi kalau boleh habis Arba'in lagi elok dulu lah. Nah, bagi habis Arba'in dulu. Arba'in boleh terlepas dah. 3 tahun khatam lah. Tapi habis khatam Arba'in, khatam tu lah. Sekali ingat Arba'in lah khatam, dia tak khatam juga. Nah. Dia tak hafal juga Arba'in. Hafal no? Karena man hafizal hadis, kata Imam Syafi'i, khawiyat hujjatuh. Hujahnya kuat kalau hafal hadis Nabi SAW. Jadi siapa yang himmahnya aliyah, maka dia tidak berpada dengan gesaan. Cukup mendengar sekali saja isyarah, maka dia akan laksanakan. Faham? Tak perlu gesaan. Tak perlu diletakkan dengan imtihan. Cukup dengan isyarah tadi saja dia akan bagi perhatian dan dia akan cuba hafal semampu yang dia mungkin. Dan dia akan hafal satu je lah. Innamal a'malu binniyat. Dia kata, wa yajuz alaina an na'khudh hadis bi juz'ihi. Lil ishhad faqat. Yani maksudnya jadikan syahadah syahid dalam khutbah. Itu tak parah tu. Sikit tak parah. Itu orang yang himmahnya qasirah. Nah, moga kita jadi himmah aliyah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin tu kuat dah. Nak melaksanakan Allahumma stajib du'ana tu. Itulah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.